Tumpuan teralih dan terarah sebenarnya kepada sidang Dewan Rakyat yang akan bermula lusa 13 hari bulan September, hari Isnin. Pelbagai perkara yang kita jangka akan dibincang dan didebatkan khasnya selepas 7 tawaran yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada ahli parlimen khasnya pembangkang. Adakah akhirnya reformasi parlimen akan kita lihat secara bermakna dan secara signifikan dicapai dan direalisasikan dalam sidang kali ini? Saya mahu berbincang bersama dengan saudara Azwan Marjan, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia. Azwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Azwan, banyak perkara yang kita jangka akan dibincangkan. Kalau kita nak ambil 7 tawaran Perdana Menteri sahaja, itu sahaja pelbagai perkara yang kita boleh jangka akan saksikan dalam sidang Dewan Rakyat yang akan datang, yang akan berlangsung selama 15 hari. Jadi agak padat. Rang undang-undang yang melibatkan rang undang-undang adalah anti lompat parti, undi 18, pindaan perlembagaan untuk menghadkan tempoh penggal Perdana Menteri dan juga rang undang-undang perbekalan dan juga jawatan kuasa pilihan khas parlimen. 7 tawaran di samping perkara-perkara lain yang sudah pun ada dalam agenda. Tapi selaku belia dan perspektif belia, Azwan, apa yang Azwan rasa perlu diutamakan dalam sidang Dewan Rakyat kali ini? Saya kira yang perlu kita utamakan pada hari ini, kalau kita lihat dalam tempoh belum sampai sepenggal, sudah 2 kali kerajaan persekutuan telah pun bertukar. Jadi ini telah menyebabkan satu perspektif yang tidak positif terhadap rakyat kepada landscape politik di tanah air kita khususnya. Dan kadang-kadang bila kita lihat rakyat sudah semakin muak dengan drama politik yang berlaku di negara kita ini, yang mana pemimpin-pemimpin politik tidak benar-benar menunjukkan kewajipan dan tanggungjawab mereka untuk membantu rakyat dikala rakyat sekarang ini benar-benar dalam keadaan yang kesusahan. Ya, dan selain daripada itu, sudah tentu agenda anak muda untuk merealisasikan khususnya undi 18 itu dapat disegerakan agar mereka ini akan dapat mengundi pada PRU 15 yang mungkin akan berlaku pada bila-bila masa, mungkin juga pada tahun ini ataupun tahun hadapan. Jadi ini juga sangat penting untuk anak muda, kerana saya kira dari segi kematangan terhadap politik, sosialisasi politik dan keterlibatan anak muda amat masih lagi kurang, dan ini saya kira adalah salah satu langkah yang terbaik daripada pihak kerajaan supaya kita dapat melahirkan lebih ramai anak muda yang faham dan cakna terhadap sosialisasi politik khususnya di negara kita inilah. Dan bagi pandangan saya tentang cadangan untuk menghadkan perkhidmatan seorang Perdana Menteri itu kepada 2 penggal ataupun 10 tahun. Itu adalah juga salah satu, saya kira, antara cadangan yang ianya adalah daripada suara daripada rakyat. Rakyat sudah tidak mau, rakyat sudah mulai bosan dengan pemimpin-pemimpin yang terlalu lama untuk memimpin negara kita ini, di mana ya sudah tentu bila ia terlalu lama banyak isu-isu yang akan berbangkit, yang akan timbul. Ya, jadi sudah tentu ianya adalah penting supaya kita dapat melahirkan lebih ramai anak-anak muda, pemimpin-pemimpin belia ataupun pemimpin muda dapat dilahirkan, dapat diproses peralihan kepimpinan itu kepada pemimpin anak muda itu dia akan lebih cepat bagi pandangan saya. Dan sudah tentu untuk keputusan tentang perlembagaan persekutuan ataupun rang undang-undang ini ialah perlu disepakati oleh pihak kerajaan maupun pihak pembangkang. Azwan, undi 18, mungkin ramai antara kita yang lupa. Undi 18 bukan sahaja untuk menurunkan had umur pengundi daripada 21 ke 18, tapi ia juga akan membantu menurunkan had umur mereka yang boleh bertanding sebagai calon.
Ini berkait dengan apa yang Azwan sebut sebentar tadi, iaitu anak muda mahu lebih banyak wajah-wajah muda diketengahkan menjadi pemimpin, sama ada dalam bentuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri atau apa saja. Tapi lebih banyak keterlibatan dan suara anak muda. Adakah undi 18 ini akan mempunyai kesan yang signifikan bukan kepada mereka yang akan mengundi orang muda, tapi orang muda untuk menonjolkan diri mereka sebagai calon dalam PRU 15 akan datang, atau adakah itu akan mengambil masa? Saya kira dia mungkin ambil masa, tetapi inilah kalau kita tidak lakukan pada hari ini, sudah tentu ianya akan mengambil masa yang lama. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk memendekkan masa itu supaya kita dapat melahirkan lebih ramai anak muda yang cenderung ke arah kepimpinan. Dan sudah tentu kalau kita lihat undi sekarang ini 21 tahun pun sudah lebih daripada 50% pengundi di negara kita ini. Jadi saya kira sudah sampai masa dia. Anak muda, suara anak muda itu perlu diangkat. Okay. Wajib untuk diangkat kerana penentu kepada kemenangan sebuah parti politik itu pada pilihan raya itu adalah terletak pada undi dan sokongan daripada anak muda. Okay. Jadi kalau kita lihat sekarang ini pun parti-parti politik pun sudah mulai untuk mendekati golongan anak muda ini. Jadi ini bagi saya ada satu kewajaran dalam mana kita pun ingin mendidik anak muda kita di 18 tahun supaya mereka ini memahami apa yang berlaku terhadap dalam konteks politik di negara kita inilah. Baik, terima kasih. Terutama dari segi pelembagaan persekutuan dan sistem bagaimana untuk pengumpulan dasar kerajaan dan sebagainya. Ini adalah penting supaya bila masa pilihan raya nanti anak muda kita akan melihat kepada apa sesebuah parti itu boleh tonjolkan ataupun boleh janjikan dan yang diterjemahkan melalui manifesto parti politik itu. Baik, terima kasih Azwan Marjan, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia.